SG ketika ini untuk mendapatkan kemenangan. Dan lihatlah di bahagian tengah, Hatred menerima damage yang agak besar terlebih dahulu. Baloski ada untuk memberikan damage semula kepada pasukan SG. Sana dengan adanya first kill daripada Matilda mampu untuk mengeluarkan damage yang besar. Tapi lihatlah, Hatred dengan adanya basic attack memberikan damage kepada Dolcy untuk berundur terlebih dahulu. Kyrie mendapatkan dia punya Nathan, dan Nathan dia sebenarnya di dalam group stage memang sangat berbahaya. Memang sangat berbahaya, tetapi tidak kurangnya Pakito yang digunakan oleh LY4. Ini bergantung sabar sebentar apa yang telah terjadi. First blood berjaya didapatkan oleh Maki di bahagian bottom lane sebentar tadi, menjatuhkan Baby Cake. Pastinya disebabkan beliau menggunakan Rexona Man Ice Cool 5 kali kesegaran dengan setiap GG. Sekarang ini kembali kepada permainan kita pada minit yang pertama buat masa kini, di mana Turtle yang pertama akan hidup 40 saat sahaja lagi, tetapi fokus pergi kepada bahagian atas. Kita boleh nampak dekat sini Daiblo dalam keadaan bahaya, dan kita lihat bagaimana pasukan RSG Singapura cuba untuk melakukan imbasi resources yang ada pada pasukan Onyx, tetapi dapat dijawab balik dengan adanya pemilihan hero yang bagus berada di middle side lane. Hatred menggunakan satu penggunaan Beatrix yang bagus yang kita nampak sendiri pada patch yang terkini. Patch yang sangat bagus meletakkan marksman yang mempunyai burst damage, dan ini serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan RSG pada minit-minit yang terawal ini. Pasukan Onyx mereka perlu berundur terlebih dahulu. Mereka tidak boleh bermain dengan agresif. Dengan adanya LY4 ketika ini sudah pun bersedia dengan adanya level 4 cuba untuk berikan tumbukan. Baloski akan dikorbankan terlebih dahulu. Mereka cuba untuk mencari target seterusnya. Lolsi akan ditumbangkan. Hatred cuba untuk mencari Sana. Sana flicker digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu, dan kemungkinan besar pasukan Onyx PH mereka boleh mendapatkan farming dan boleh juga untuk kontrol di bahagian turtle. Tetapi Marky mengatakan Baby Cakes, anda perlu duduk sahaja di dalam turret. Ya, satu berbalas satu daripada pertempuran sebentar tadi, dan sekarang Onyx pimpin terus saja meneruskan turtle yang pertama ini. Pasukan RSG berada berdekatan, tetapi LY4 masih lagi dalam perjalanan di sini dan terus saja di reset semula oleh pasukan Onyx Filipina dan terus disambung oleh pasukan daripada Singapura, dan nampaknya akan berjaya diambil. Lolsi sedang membuka shield dia, cubaan dia untuk menahan, tetapi damage yang dikeluarkan oleh pasukan Onyx Filipina berjaya menjatuhkan Lolita yang cuba mempertahankan pasukan-pasukannya, tetapi Turtle berjaya diambil oleh pasukan RSG sendiri. Walaupun Turtle berjaya untuk diambil, tapi pertempuran yang berlaku sebentar tadi dimenangi oleh pasukan Onyx PH. Hatred dia akan bermain secara objektif. Itulah kenapa mereka mendapatkan Beatrix dengan cuba untuk memberikan damage kepada turret dengan lebih pantas. Kyrie akan mengikuti Baloski untuk melakukan rotation ataupun rotasi mereka, bergerak di atas, bergerak di bawah untuk memberikan tekanan demi tekanan kepada pasukan RSG. Dan di mana Lolsi yang sedang menggunakan Lolita buat masa kini masih lagi belum memberikan impact yang besar, kerana ingin sangat sabar sebentar. Bukan daripada LY4 hampir-hampir berjaya untuk menjatuhkan Hatred, tetapi dengan adanya flicker masih lagi mampu untuk menyelamatkan di sini. Tapi mangsa insusnya Lasky tak sempat untuk menyelamatkan di sini, dan kita juga dapat melihat mangsa yang kedua iaitu Maki di bahagian bottom lane. Nampaknya pasukan RSG Singapura telah pun mula gerakan serangan balas mereka. Serangan balas yang bagus dipertunjukkan oleh pasukan RSG. Nathan sekali lagi dalam keadaan yang bahaya, cuba ditangkap, dan LY4 berada berdekatan di situ, dan Maltida yang digunakan oleh Sana berjaya untuk menjatuhkan Kyrie. Mereka perlukan farm. Mereka terlalu banyak hero yang mempunyai farm, dan inilah penyebab bagaimana RSG menggunakan corak permainan yang baru untuk menjatuhkan, dan mungkin akan berjaya mendapatkan satu mata point. Boleh nampak dekat sini pasukan SG mereka lebih selesa untuk menggunakan draft seperti ini, tapi pasukan Onyx PH mereka cuba untuk mengasak. Mereka tidak bermain seperti apa strategi yang mereka lakukan di game yang pertama, di game yang kedua. Tapi kena ingat, dua marksman untuk pasukan Onyx PH mampu untuk hold dekat bahagian late game. Tapi terlebih dahulu Baloski akan dikepung oleh 3 orang pemain. Masih lagi ada cara untuk melarikan diri kerana masih lagi ada flicker untuk digunakan sebentar tadi. Hatred dan juga Baloski
membersihkan minion di bahagian tengah, bergerak di bahagian atas, cuba untuk mendapatkan Diablo ketika ini. Di mana kita dapat melihat Diablo sedang dikejar, rotasi dilakukan oleh Onyx Philippines. Namun begitu, nampak seperti tiada jalan keluar untuk Diablo menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi fokus Onyx PH terus saja untuk menjatuhkan turret mereka di bahagian atas. Dan di waktu yang sama, IG juga telah pun berjaya mendapatkan turtle yang kedua sebentar tadi. Walaupun turret yang pertama cuba untuk dijatuhkan oleh pasukan Onyx Filipina ini, mereka tidak berjaya dan pasukan RSG sendiri yang memberikan satu tekanan kepada Turtle berjaya mendapatkan dive blow dalam keadaan bahaya dan dive blow dijatuhkan oleh Hatred, tetapi Dlalski kat sini hampir saja mati. Vengeance telah dibuka, mempertahankan diri dia, mempertahankan turret, tetapi tidak cukup mampu untuk dijatuhkan pasukan RSG sendiri. Tapi kena nampak tak, Nathan di bahagian atas melakukan split pushing, tapi begitu juga di bahagian tengah. Adanya Beatrix memberikan fokus, turret di bahagian tengah dijatuhkan. Kairi mengambil advantage yang besar untuk mengurangkan turret di bahagian atas dengan sangat-sangat banyak. Satu turret berbalas dengan banyak turret di lane yang berlainan, menyebabkan pasukan RSG sekali lagi akan ditekan cara yang sama oleh pasukan Onyx PH. Ya, satu pertukaran yang lebih berbaloi dimiliki oleh pasukan Onyx Philippines sebentar tadi. Dan kalau kita melihat pada minit yang ke-6, kill dimiliki oleh pasukan ISG dengan sebanyak 5 dekat sini, 4 saja untuk pasukan Filipina. Namun begitu kalau kita melihat daripada segi kawalan map dimenangi oleh pasukan Onyx Philippines, begitu juga daripada segi kawalan ekonomi di mana perbezaan gol telah mencapai 1,000 gol menjadi milik pasukan Onyx Philippines. Ianya seperti deja vu daripada game pertama dan juga game yang kedua. Daiblo cuba ditangkap oleh pasukan lawannya. Nampak gayanya Daiblo terpaksa melepaskan turret yang ada di bottom side lane. Marky berjaya untuk mempertahankan. Namun begitu, Sana masuk ke depan. Circling Eagle telah pun digunakan ketika ini. LY4 satu jarak yang baik untuk mendapatkan kill terlebih dahulu. Baby Cakes datang dari arah belakang, cuba untuk berikan damage. LY4 double kill diberikan kepada beliau. Mencari yang ketiga, triple kill untuk si peninju berbahaya. Dan LY4 berjaya untuk menyebabkan pasukan Onyx PH terpaksa berundur terlebih dahulu. Dan sekarang ini kita melihat pasukan ISG masih lagi meneruskan pertahanan mereka. Marky terpaksa menggunakan Black Shoes untuk menyelamatkan di sini. Fokus diberikan kepada turret di bahagian tengah. Guardians bawa cubaan untuk mempertahankan bahagian backline, tetapi nyawa yang agak rendah memaksa Lolsi untuk balik semula. Dan di mana waktu yang sama LY4 berjaya mendapatkan turtle tanpa masalah, tanpa lag, dengan adanya Yudo di mana anda mungkin berpeluang untuk mendapatkan 300 Yudo wallet credit. Dan sekarang ini jom kita melihat semula instant replay yang dipersembahkan oleh Rexona. Ya, kita boleh lihat bagaimana agresifnya movement yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Tetapi dengan standby yang ada pada pasukan tuan rumah sendiri, mereka cuba menjatuhkan satu persatu ahli pasukan Onyx Filipina dan membenarkan mereka untuk mengambil turret yang selebihnya. Marky antara salah satu hero yang terselamat. Tetapi Marky tak mampu untuk melakukan satu defensif yang bagus kerana datangnya 4 ahli pasukan RSG menebuk satu turret yang berada di middle lane pasukan Onyx Filipina. Kali ini boleh dikatakan pertempuran yang berlaku ataupun dirancang oleh pasukan RSG lebih kemas, lebih baik seperti apa yang berlaku di game yang pertama dan juga di game yang kedua. Pasukan Onyx PH mereka terpaksa membiarkan turret di bahagian atas, tetapi lihatlah di bahagian bawah mereka melakukan split pushing dan berjaya untuk mendapatkan turret tersebut. Dlalski cuba untuk melakukan pertahanan tapi tidak berjaya. Damage yang dikeluarkan agak besar daripada sana. Baby Cakes cuba untuk mendapatkan turret, tapi lihatlah apa yang berlaku di bahagian bawah ketika ini. Mereka cuba untuk mendapatkan inhibitor turret yang pertama. Sepertinya mereka akan berjaya ketika ini. Pasukan mereka terpaksa berundur terlebih dahulu. LY4 cuba untuk mengejar. Tumbukan telah pun dilepaskan. Baloski cuba untuk menyelamatkan diri dan Kairi satu tembakan menyebabkan LY4 terkorban. 2 kill telah pun berjaya untuk dapatkan oleh pasukan Onyx PH. Mungkin 3 kill akan dapatkan terlebih dahulu, tapi tidak. Lihatlah damage yang besar. Kairi berseorangan. Triple kill untuk Kairi terlebih dahulu. Baby Cake mendapatkan kill dan triple kill untuk beliau ketiga ini. Kill berbalas kill di antara kedua-dua pasukan, tetapi inilah yang menakutnya tentang meta banana split yang ditunjukkan oleh Onyx Philippines. Sebentar tadi pasukan IZ cuba untuk menjatuhkan Dlalski yang menggunakan tabus di bahagian top lane, tetapi inilah yang memberikan ruang dan juga waktu untuk ahli pasukan Onyx Philippines yang lain dengan adanya Hatred yang menggunakan Beatrix dan juga Nathan yang digunakan oleh Kai untuk melakukan push dengan begitu pantas, terutamanya apabila hanya Diablo saja yang menggunakan Esmeralda sebentar tadi. Cubaan untuk melakukan
melakukan pertahanan di bahagian bottom lane tidak mencukupi. Dan kita boleh lihat bagaimana corak permainan yang dilakukan. Jangan lawan, tetapi pertarungan hampir saja mati. Baloiski telah dijatuhkan oleh pasukan Singapura manakala mereka cuba untuk mengambil lot ini. Adakah pasukan Onyx Filipina nampak benda ni? Dan mereka nampak, mereka cuba untuk datang memberikan sedikit bantuan terlebih dahulu. Kyrie dari arah belakang. LY4 mendapatkan satu kill terlebih dahulu. LY4 nyawanya sangat rendah. Baby Cake berjaya untuk dapatkan kill. LY4 double kill tiba-tiba. Kyrie mendapatkan Lord. Dia mencuri daripada tangan RSG. Tetapi malangnya mereka pula wipe out ketika tadi. Wipeout telah pun terjadi tetapi Baloiski telah pun hidup tetapi seorang berhadapan dengan 4 ahli pasukan RSG. Tetapi dengan adanya kehadiran minion besar disebabkan mereka yang memiliki lot sebentar tadi membenarkan pasukan Onyx Filipina untuk mengambil nafas lega kerana pasukan RSG terpaksa melakukan pertahanan terlebih dahulu dan tak mampu untuk meneruskan serangan mereka. Jika tidak, saya pasti sebentar tadi RSG yang boleh berjaya mendapatkan point maker yang pertama. Inilah sebabnya mengapa kita tidak perlu trade turret kerana kita nampak sendiri pasukan Onyx memiliki 2 marksman, 2 hero late game. Sekiranya turret inhibited turret berjaya disentuh oleh marksman ini, mereka mempunyai spacing yang sangat banyak dan mereka boleh bawa game ini masuk ke arah late game. Sekiranya masuk ke arah late game, pasti pasukan RSG daripada Singapura tidak mampu menahan physical damage yang ada. Dan lihatlah ketika ini mereka cuba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Pasukan RSG diasak oleh pasukan Onyx PH. Goal leading untuk pasukan Onyx ketika ini 400 lebih untuk perbezaan mereka. Pasukan RSG perlu berundur bermain dengan lebih pasif kerana fasa ini di mana fasa untuk marksman mengeluarkan damage. Dan untuk perlawanan di antara kedua pasukan ini boleh dikatakan item tak memberikan efek, EXP tak memberikan efek. Yang memberikan efek adalah cara kedua pasukan bermain di mana pasukan RSG masih lagi belum menemui jawapan bagaimana mereka nak menghadapi ataupun menewasi gerakan meta split pushing yang dilakukan oleh pasukan Onyx Filipina ini. Mereka dah cuba untuk bergerak agresif. Mereka dah cuba untuk bermain memberikan fokus yang tinggi untuk melakukan push. Tetapi masih lagi belum berjaya. Onyx Filipina buat masa kini mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan kemenangan yang ketiga bagi mereka. Baloiski tertangkap. Baloiski masih lagi tidak mati. Kita nampak kat sini percaturan yang dilakukan oleh Onyx Filipina. Mereka mahukan war. Mereka mahu mendapatkan objektif yang seterusnya. Sekiranya mereka berjaya mengambil war dan menang, mereka akan mengawal semula map ini dengan adanya 2 marksman. Tetapi tak boleh lupa juga Lolsi menggunakan Lolita. Lolita mampu untuk menahan dari segerangan daripada jarak jauh fizikal yang ada oleh pasukan Onyx Filipina ini. Game masih berlangsung 13 minit. Sekiranya itemization dibuka di sini, kita boleh perlihatkan ada beberapa tim yang hampir sudah menyiapkan ke semua item. Tetapi bila kita masuk lebih daripada 15 minit, kita boleh lihat bagaimana 2 marksman ini akan memenuhi slot item yang sangat bagus di game kali ini. Kedua-dua pasukan tak boleh melakukan kesilapan. Lihatlah terlebih dahulu di bahagian atas satu pertempuran mekanik dilakukan bersama Drasky dan juga Diablo mempertahankan turret mereka di bahagian atas ketika ini. Tapi lihatlah di bahagian tengah terlebih dahulu. Lolsi akan berhadapan dengan Baloiski. Dia tak takut. Dia ada Holy Healing untuk digunakan. Dia dah ada favor untuk regeneration yang sangat-sangat tinggi kepada diri beliau dan juga ahli rakan pasukan dia yang lain. Dan di mana untuk pasukan RSG sekarang ini, Lolsi yang menekan Lolita hanya satu sahaja combo yang diperlukan di sini. Apabila beliau berjaya menggunakan Nominal Blast dengan baik, mungkin itulah yang akan membenarkan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Di bahagian atas kita dapat melihat cutting lane dilakukan oleh kedua-dua EXP laner iaitu Diablo yang menggunakan Esmeralda dan juga Drasky yang menggunakan Tamus dekat sini. Lord yang akan hidup 7 saat sahaja lagi semestinya akan menjadi tumpuan kedua-dua pasukan. Adakah pasukan Onyx Filipina akan memberikan fokus pada lot ini ataupun fokus untuk melakukan split pushing? Dan di mana pasukan RSG, tumpuan mereka juga perlu diberikan
memberikan fokus untuk mempertahankan bahagian bottom lane disebabkan dengan ketiadaan inhibitor turret di kawasan tersebut menyebabkan lane tersebut sentiasa menerima tekanan daripada minion. Lihatlah Esmeralda, lihatlah Tamus yang cuba untuk memberikan ruang supaya mereka tidak perlu fokus kepada top side lane dengan ketiadaan minion. Tetapi Dilarski mempunyai advantage. Ada beberapa minion yang terlepas dan berkemungkinan besar dia akan berjaya melarikan diri. Setup kepada Lord. Kita dah masuk 15 minit. Pasukan RSG cuba untuk melakukan satu defensive mode, tetapi pertempuran mungkin akan saja berlaku di sini dengan Lord yang pertama. Lord ini akan disentuh oleh pasukan Onyx Filipina. Kairi cuba untuk memberikan damage kepada Lord, tapi dia trade HP dia dengan agak besar buat masa kini. Tak perlu risau, ada Baloski cuba untuk melakukan team fight, tapi lihatlah Dusky daripada arah belakang. LY4 cuba untuk mencari Kairi di bahagian belakang dan Dusky terpaksa berundur terlebih dahulu. Dia tak nak membazirkan immortality yang masih lagi ada di dalam hati beliau. Dan lihatlah sana masuk terlalu pada di bahagian dalam. Kairi cuba untuk diberikan fokus terlebih dahulu. Kairi akan ditumbangkan satu demi satu, mungkin akan terkorban ketika ini untuk pasukan Onyx PH. Mereka perlu berundur sedemikian dan Lord ini akan diberikan ataupun akan dimulakan oleh pasukan RSG SG. Menjadi persoalan saya kenapa Dusky melakukan flank daripada kawasan belakang dan tak meneruskan push kepada bahagian mid lane. Kerana sebentar tadi mid lane nyawa turret untuk pasukan IG hampir-hampir dijatuhkan dengan minion sahaja. Saya pasti kalau beliau ada dekat situ, dua inhibitor turret telah pun berjaya dimiliki oleh mereka, tetapi tidak, mereka memberikan fokus pada team fight. Dan kalau kita bercakap tentang team fight, semestinya daripada segi draft dimiliki oleh pasukan RSG sebentar tadi, membenarkan mereka mendapatkan kill ke atas Coco hero pasukan Onyx Filipina, lantas berjaya mendapatkan Luminous Lord. Lihatlah itemization. Kedua-dua marksman yang ada pada pasukan Onyx Filipina hanya memerlukan satu slot lagi untuk diorang penuhkan di situ. Adakah immortality yang menjadi tumpuan? Jika kita lihat kepada Baby Cake, Baby Cake seperti hidup di dalam pertempuran kali ini disebabkan tiada lagi Uranus, tiada lagi hero yang kebal mampu untuk mendadah segala damage sekali lagi. Dan kita akan lihat bagaimana Lord ini sangat-sangat mudah dijatuhkan oleh pasukan Onyx Filipina. Mampu ataupun tidak pasukan RSG mengetuk inhibited turret yang ada untuk pasukan Onyx Filipina ini. Dengan adanya Lilia, dengan adanya Beatrix, sangat sukar untuk mereka menembusi pertahanan pasukan Onyx PH. Walaupun Lilia 2-3-5 tapi damage yang besar boleh dikeluarkan untuk membersihkan minion, tapi lompatan daripada Diablo masuk di bahagian dalam. Dia perlu keluar terlebih dahulu. Kalau tak, mungkin dia akan dihukum oleh pasukan Onyx PH. Kedua-dua pasukan tidak boleh terlalu terburu-buru untuk melakukan team fight. Ya, terutamanya untuk pasukan RSG. Mereka perlu ingat di mana pertahanan Onyx PH begitu kuat buat masa kini. Kita dapat melihat dengan mudah saja di-clearkan minion wave tersebut tanpa masalah. Tetapi RSG masih lagi cuba memberikan tekanan. Baby Cake cuba untuk menjatuhkan inhibitor turret dekat sini. Dan kalau kita lihat, minion telah pun sampai kepada bahagian bottom lane. Tetapi Onyx PH juga sedang melakukan pertahanan. Sekali lagi tak mampu nak ditembusi oleh pasukan daripada Singapura ini. Adakah mereka sekali lagi perlu mengharapkan bantuan daripada Luminous Lord yang akan hidup kurang daripada 2 minit lagi. Satu tempoh masa yang agak lama di mana Onyx Filipina berkali-kali boleh menggunakan peluang ini untuk melakukan split pushing tanpa henti. RSG Singapura, iaitu tuan rumah kita di dalam kejohanan kali ini. Mereka berjaya mengambil satu persatu resources yang ada untuk pasukan Onyx Filipina. Bagi saya ini resources yang tidak penting kepada mereka kerana kita dah masuk 18 minit. Hampir ke semua itemization yang telah disiapkan oleh Hatred dan juga Kairi cukup untuk mengeluarkan damage yang cukup besar. Tetapi kita tidak boleh lupa bagaimana mereka ingin menangkap Baby Cake yang berada di bahagian belakang, memberikan true damage physical ke arah pasukan Onyx Filipina ini, di mana kita tahu strategi yang akan dilakukan oleh RSG ini, diorang boleh hold saja berada di belakang area kerana pasukan Onyx Filipina, kalau diorang nak masuk pun diorang terpaksa mengorbankan Dilarski kerana vengeance yang dia ada tidak mampu untuk pergi ke arah belakang dan menggunakan sebaik mungkin strategi dia untuk mendapatkan
clean yang digunakan oleh Baby Cake ini. Pasukan RSGSG, selagi mereka adanya LY4, selagi itu mereka boleh mencari Kairi dengan sangat mudah. Walaupun Kairi menyiapkan Wind of Nature, tetapi masih lagi ada 2 damage fizikal yang besar untuk memancing Kairi menggunakan Wind of Nature tersebut terlebih dahulu. Dengan adanya Lord berbaki beberapa belas saat saja lagi, pasukan RSGSG sepertinya telah pun bersedia untuk mengambil semua posisi yang penting untuk mereka dapatkan lot tersebut. Bagi pendapat saya, fokus mereka tak sepatutnya diberikan kepada lot, tetapi sebaliknya melakukan ambush kepada pasukan Onyx PH yang ingin kontes lot tersebut. Kerana kalau mereka mendapatkan lot pun, dengan kemampuan Onyx PH, adanya Lilia, adanya Beatrix, adanya Nathan, boleh saja melakukan pertahanan berkali-kali. Yang mereka perlukan adalah untuk menjatuhkan ahli pasukan Onyx Filipin dekat sini, membenarkan mereka mendapatkan kemenangan. Disebabkan itulah kita melihat mereka cuba menggunakan lot ini sebagai sebagai umpan sahaja memanggil Onyx Filipin, dan nampak seperti Onyx Filipin telah pun tiba. Adakah RSG akan cuba melakukan flank? Kita melihat di manakah posisi Diablo buat masa kini. Nampak seperti ingin memberikan tekanan kepada lane di bahagian atas dan bukannya melakukan flank buat masa kini. Dan mereka masih lagi bermain di kawasan Lord. Dan Lord ketiga ini akan disentuh oleh pasukan Singapura sendiri. Bagaimana Lolsi? Inilah pemilihan Lolita pada patch kali ini yang cukup bagus pertempuran yang akan berlaku di sini. Baloski di bahagian atas cuba untuk berikan sedikit damage terlebih dahulu, tapi Dusky di bahagian belakang cuba untuk mengeluarkan damage, dan lihatlah damage yang besar. Tetapi Minion cuba untuk menolak, tapi LY4 telah pun dikorbankan terlebih dahulu. Kairi berjaya untuk mendapatkan kill. Sana mendapatkan Baloski terlebih dahulu. Sana bersoalangan. Hatred mendapatkan berapa orang pemain. Double kill untuk Kairi. 1 demi 1 telah pun pergi. Tinggal Diablo sahaja dan terus saja dikorbankan. It's Onyx time. Maniac untuk Onyx PH ketika ini. Satu ruang yang besar untuk mereka mendapatkan pushing. Wipeout untuk pasukan RSGSG. Sepertinya kemenangan yang terbuka luas untuk pasukan Onyx PH ketika ini. Minion telah pun masuk. Pasukan RSGSG sepertinya tidak ada harapan untuk melakukan pertahanan. Crystal akan diberikan fokus dan Onyx PH clear.